Berita yang menggeparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Penduduk di Gaza berasa tersisa di tengah serangan berterusan Israel ke atas wilayah yang terkepung, kata seorang sukarelawan Palestin, dan menyeru penyelesaian konkret untuk mengakhiri genosid berkenaan. Penyelaras Misi Keamanan Global Malaysian GPM di Pusat Kemanusiaan di Gaza menegaskan bahawa masyarakat antarabangsa perlu memberi tumpuan ke arah menghentikan kekejaman Israel melalui usaha diplomasi. Beliau berkata, malangnya belum ada tindakan yang jelas dilakukan berhubung perkara ini. Katanya kepada Bernama ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp pada Khamis lalu. Tariq juga berkata ia menyayat hati apabila menyaksikan kain kafan antara barangan yang dibawa masuk truk bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui lintasan Rafah baru-baru ini. Ia menyayat hati untuk menghantar kain kafan seolah-olah mereka menunggu kita mati, namun perkara yang paling diperlukan ketika ini ialah kain kafan. Katanya sambil menjelaskan bahawa 20 truk yang membawa bantuan kemanusiaan itu tidak mencukupi untuk menampung keperluan seluruh penduduk Gaza. Ini bermakna setiap orang di Gaza akan mendapat 84 kotak makanan sejumlah 0.00000084 yang diperlukan. Pada hari biasa, 500 truk memasuki Gaza dan sekarang sudah 23 hari berlalu tanpa sebarang bantuan, katanya. Tariq dan pasukannya memberi tumpuan membekalkan keperluan asas seperti makanan air dan kit kebersihan kepada mangsa yang cedera dan mereka yang hilang tempat tinggal di Bandar Gaza, kem pelarian Al-Nusairat di tengah-tengah semenanjung Gaza, dan Khan Yunis di selatan Gaza. Selain bekalan perubatan, Tariq menekankan bahawa bahan api juga antara keperluan yang mendesak pada masa ini bagi memastikan satu-satunya loji janakuasa elektrik di Gaza terus berfungsi. Seterusnya, ia akan membantu hospital beroperasi, membolehkan kedai roti menghasilkan roti dan membolehkan pusat penapisan air memproses air untuk diminum. Beliau juga berkata bahawa sebuah hospital Indonesia telah menutup penjana elektrik utama dan kini bergantung kepada penjana elektrik yang lebih kecil. Ini bermakna hanya sebahagian kecil hospital dapat beroperasi disebabkan kekurangan bahan api. Operasi pembedahan pula dilakukan di koridor-koridor hospital tanpa keperluan minuman seperti sterilan alatan bedah atau anestetik. Terlalu banyak perkara diperlukan sebenarnya dan kami sebagai organisasi kemanusiaan tidak dapat mencari makanan di pasar-pasar untuk dibekalkan kepada pelarian seolah-olah, katanya. Tariq juga menekankan keperluan membenarkan lebih ramai mangsa yang cedera masuk ke Mesir bagi menerima rawatan yang lebih baik, kerana hanya sejumlah kecil yang dibenarkan masuk ke negara itu baru-baru ini. Pada mulanya, mereka juga membenarkan kemasukan 80 orang yang cedera, namun 10 daripadanya terpaksa pulang ke Gaza kerana tidak mempunyai pasport. Sebahagian daripada 10 pesakit itu telah meninggal dunia disebabkan kecederaan mereka. Ramai mangsa dibawa ke hospital dari kediaman mereka yang telah ranap, jadi kebanyakan pasport berada di bawah runtuhan. Kami mempunyai puluhan ribu pesakit yang cedera dengan sektor perubatan yang lumpuh, katanya. Tariq juga berkata serangan udara Israel ke atas kem pelarian Jabalia pada Rabu memburukkan keadaan kerana kem itu menjadi kediaman sementara bagi kebanyakan penduduk Gaza yang hilang tempat tinggal sejak ia ditubuhkan pada 1648. Beliau juga berkata walaupun serangan itu, orang ramai kekal berada di kem kerana tidak lagi tempat tinggal yang selamat di Gaza. Dengan operasi darat Israel telah memisahkan
Gaza menjadi dua bahagian, iaitu selatan dan utara, sekaligus menghalang orang ramai daripada berpindah. Seramai 9,061 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel sejak 7 Oktober dengan lebih 32,000 cedera, manakala lebih 2,060 masih hilang. Kebanyakannya dipercayai tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Data kerajaan juga menunjukkan bahawa lebih 1,5 juta rakyatnya hilang tempat tinggal dan lebih 200,000 unit kediaman musnah, termasuk 212 sekolah, 52 masjid dan 3 gereja, katanya. Sekian info ringkas dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal semua. Bye-bye.